Lukis graf garis lurus y sama dengan 2/3x tolak 2. Okay, so paksi dia dah bagi paksi x. Julat dia adalah daripada 0 hingga 3. So, first kali nak kena lukis graf, kita kena buat apa? Awak kena sediakan kotak macam ni untuk letak x dan y. Okay, lepas tu letak mana-mana nilai x, iaitu daripada nombor 0 hinggalah nombor 3. So kat sini cikgu letak 0 dan 3. Kalau letak nombor lain tu awak akan dapat yang sama. Okay, jadi bila masukkan nilai, so macam mana nak cari nilai y? Nilai y kat sini dengan cara yang senang, kita guna kalkulator. Okay, guna kalkulator. Lepas tu masukkan serupa persamaan tu dalam kalkulator, lepas tu tekan calculate. So awak akan dapat y sama dengan negatif 2, y sama dengan 0. Ini untuk memudahkanlah, kita guna kalkulator untuk mudahkan awak supaya tak salah kira lah. Kalau salah kira, graf awak semua akan efek. Okay, jadi awak akan dapat 0, negatif 2. So x0, y negatif 2. x3, y 0. Okay, lepas tu buat apa? So paksi x ni dia dah bagi kat sini. X daripada 0 sampai 3. So, bila awak lakar graf paksi X, paksi Y, awak akan dapat macam ni. Okay, jadi titik yang ini adalah 3, 0. So, titik yang ini adalah 0, negatif 2. Tengok paksi X dulu, paksi X awak akan dapat yang menegak. Okay, lepas tu cari paksi Y, mana tempat persilangan dia, itu adalah koordinat bagi titik tersebut. Okay, selepas itu dia suruh plot. Lepas awak dah buat graf, dia suruh plot nombor koordinat yang ni. So dia suruh plot koordinat yang diberi ni pada kertas pada graf dan tentukan memuaskan persamaan yang mana. Okay, so sebenarnya cikgu dah cakap kalau sama dengan titik tu berada dekat atas garisan, kalau lebih kecil titik tu berada dekat mana? Bawah cikgu. Bawah garisan. Kalau lebih besar titik tu berada di atas garisan. Jadi titik yang berada pada atas garisan, so tak adalah yang ini titik yang kita plot. So tak ada. So titik yang terdapat dekat bawah garisan ada 2, 2 negatif 2, 3 negatif 2. Di atas garisan ada 3. Okay, 3, 1, 1.5, negatif 1, 1, negatif 1. Lepas awak plot, lepas tu masukkan dekat, dia letak dekat mana. So ini adalah untuk soalan yang lukis graf. Okay, soalan nombor 3, so awak tak payah, tak perlu lukis graf. Okay, masukkan saja dalam persamaan y sama dengan 4x tolak 5. Ni lah gunanya awak guna kalkulator. Awak just gantikan saja nilai x. So gantikan nilai x untuk cari nilai y. Contohnya A titik 24. So apabila x sama dengan 2, jadi y sama dengan berapa? Bila dah masukkan dalam kalkulator, dapat y sama dengan berapa? Buat tak? So ganti, masukkan dalam kalkulator, tekan y sama dengan 4x negatif 5. Okay, jap. Okay, so masukkan nilai y sama dengan 4x tolak 5 dalam kalkulator. So alpha y, alpha sama dengan 4 alpha x tolak 5. Lepas tu tekan apa? Tekan calculate. So gantikan semua nilai x dengan pada koordinat tu untuk cari nilai y. So bila awak gantikan x sama dengan 2, so kat sini kita dapat y sama dengan 3. So dekat sini y sama dengan 3. Okay, so bandingkan titik yang awak kira dengan yang diberi. Jadi dekat sini 4, nilai 4 lebih daripada nilai 3. So 4 besar daripada nilai 3. Jadi dia memuaskan persamaan yang mana? Y
lebih besar negatif 3x tambah 4. So ikut, kalau sini besar, jadi dekat persamaan pun dia adalah besar. So kalau nilai yang diberi kecil, dekat persamaan pun kecil. Jadi awak just masukkan dalam kalkulator. So tak payah tekan balik calculate. Okay, masukkan nombor yang kedua. So titik 37. So x sama dengan 3. Y dia dapat 7. So untuk B titik 37 apabila x sama dengan 3. So bila awak kira y dapat 7. Jadi kita bandingkan dengan koordinat yang pertama, 7 sama dengan 7. So dia termasuk dalam persamaan yang mana? Y sama dengan negatif 3x tambah 7. Okay, buatlah sampai soalan nombor E. Ini adalah cara dia untuk tentukan dekat mana kawasan dia berada. So boleh? Boleh go. Okay. So seterusnya hari ini kita masuk untuk melorek, tentukan dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Okay, sama juga yang macam cikgu dah bincang semalam. Kalau lebih besar berada dekat atas garisan, kalau lebih kecil berada dekat bawah garisan. Okay, ini kalau garisan lurus, garisan untuk persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus, okay, awak akan dapat garisan menyengit macam ni. Okay, garisan yang menyengit itu adalah untuk persamaan garis lurus. Okay, dia ada kecerunan. So dia ada sama ada macam ni. Kalau positif, untuk graf X dia, M dia positif. Kalau macam ni untuk graf M dia negatif. Kecerunan dia negatif. Okay, ada soalan. Okay, contohnya ini adalah paksi Y. So ini adalah paksi X. Okay, 1. So sini kosong. Kosong ni untuk Y. Kosong tu juga untuk X. So sini negatif 1. Okay, sini 1, 2, 3. So negatif 1, negatif 2. So negatif 3. Okay. Kalau, so awak dah tahu buat garis lurus. Okay, kalau soalan tanya X sama dengan, buat garis X sama dengan 3. Okay, X sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Y sama dengan negatif 2. Okay, so dia suruh awak buat garisan X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3, so kita tengok paksi. Kita tengok paksi X. Okay, so tengok dekat nombor berapa? Dekat nombor 3. So ini nombor 3. Jadi garisan dia akan menegak ke melintang? So awak garisan graf tu nak buat menegak ke melintang? So bila X sama dengan 3, dia potong pada 3, jadi dia akan lalu 3. So kita akan dapat garisan yang menegak. So ini adalah X sama dengan 3. Okay, kalau X sama dengan kosong, so kita tengok paksi X kosong. So paksi X ni kosong, kita tengok apa? Dia potong pada kosong. So kita akan dapat yang ini adalah garisan X sama dengan kosong. Ataupun bila dia kata berada pada paksi Y. So kalau berada pada paksi Y, sama juga dengan X sama dengan kosong. So garisan menegak potong pada kosong. Okay, so kalau Y sama dengan kosong, so kita tengok apa? Sini kosong, ini juga untuk paksi Y. So paksi Y kita akan potong melintang. Kita tengok Y negatif 2 dulu. Y negatif 2, so ini negatif 2. So dia akan lalu negatif 2. So awak akan dapat graf garisan Y sama dengan negatif 2. So kalau paksi Y, awak akan dapat garisan melintang. So Y sama dengan kosong pun awak akan dapat garisan melintang. So sini Y sama dengan kosong ataupun dia kata garisan berada pada paksi X. Okay, so awak kena ingat ni, ini sebab nanti awak akan kena buat garisan sendiri. Dia bagi persamaan, awak tinggal buat persamaan, awak kena buat garisan tu barulah boleh lorek dekat mana. So awak kena ingat macam ni, garisan X, paksi X mesti menegak, paksi Y kena garisan melintang. Okay, melintang pada, potong pada paksi Y. Kalau paksi X menegak, potong pada paksi X, paksi Y yang melintang, menegak, kita tapi garisan dia melalui paksi Y. So dia akan dapat garisan melintang. Okay, jelas? Jelas. Okay, satu lagi.
Kalau sebelum ni awak hanya nampak buat garisan awak Y sama dengan ni, awak buat garisan solid. Okey. So dia akan bagi persamaan macam ni contohnya. Dia suruh awak buat lukis graf garis lurus. Okey, macam biasa cikgu ajar tadi, cumanya beza dia kita tengok pada tanda yang ini. Okey, pada tanda yang dia bagi. Okey, kalau dia bagi tanda macam ni, maksudnya lebih besar sahaja. So tanda yang macam ni lebih besar ataupun lebih kecil, bila awak buat graf, awak akan dapat garisan putus-putus. Awak kena buat garisan putus-putus. Okey, kalau dia lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan, awak kena lukis garisan tu garisan solid. Okey, beza ni lebih besar, lebih kecil, garisan putus-putus. Kalau ada sama dengan dekat bawah, kita kena lukis garisan solid. Okey, jadi yang soalan pertama, muka surat 162. So dia suruh lorek rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. So ingat je terus, kalau lebih besar kita tanda, kalau ini garisan, kita tanda belah mana? Kita tanda yang belah atas. Sama juga titiknya akan berada pada belah atas. Kalau lebih kecil, titik dia akan berada ataupun kawasan dia adalah yang berada di bawah garisan. Okey, jadi bila dia suruh lorek Y lebih besar daripada 2/3 X tambah 2, jadi kawasan dia yang mana? Ni garisan, so yang berada pada atas garisan. So ini kawasan Y lebih besar 2/3 X tambah 2. Okey, so yang kedua, Y lebih kecil daripada X tolak 1, so dekat mana kawasan dia? Atas ke bawah garisan? Atas ke bawah garisan? Bawah itu. So bawah garisan. So lebih kecil berada di bawah garisan. Okey, kalau yang menegak melintang, so kalau yang menegak ni melintang Y sama dengan 1, so lebih kecil dia berada di bawah garisan. Okey, kalau dia menegak macam ni, so lebih kecil belah kiri, lebih besar belah kanan. So ini cara nak lorek rantau yang mewakili ketaksamaan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang ini dia suruh awak lukis dulu. Lepas lukis barulah lorek. Okey, lukis barulah lorek. So kena lukis graf dulu baru lorek. Okey, nak lukis graf first kena ada paksi Y, paksi X. Okey, sebab dia tak bagi apa-apa pun dekat sini. Jadi awak boleh je terus guna satu kotak sama dengan 1. Buatlah sampai 6 ke apa paksi X. Okey, paksi Y sampai 8. Okey, lepas dah buat paksi, dah buat julat untuk paksi, so kena buat kotak. Okey, letak X, letak Y. Okey, nilai yang kat sini letak apa saja nombor yang awak guna dekat paksi X. Nak letak 1 ke, nak letak -1 ke, tak kisah. Asalkan awak cari Y, macam mana nak cari Y, gunakan kalkulator. Masukkan persamaan yang ini, tekan calculate. So awak akan dapat koordinat -1, -2. Sorry, ni Y. So -2, -1 dengan 27. Okey, lepas dah dapat 2 titik ni, plotkan pada graf yang awak dah buat tadi. Tengok paksi X. So ini paksi X dekat nombor 2. So paksi Y dekat -1. Jadi ini adalah kawasan -2, -1. Okey, yang ini adalah kawasan 27. Paksi X dulu baru paksi Y. Okey, lepas awak dah. Okey, lepas tu ni yang cikgu cakap, bila ada lebih kecil sama dengan, so nak lukis garisan ni, garisan putus-putus ke padu. So kalau ada sama dengan, garisan ni kena padu. Kalau kat sini tak ada sama dengan, contohnya macam ni saja, so garisan dekat sini kena putus-putus. Okey, itu maksudnya. Okey, lepas tu barulah awak boleh lorek. Jadi kalau lebih kecil, kawasan dia berada di bawah garisan. Okey, jelas? Jelas. Okey, so okey, yang ini saya nak awak buka modul mat. Okey, modul mat, buka surat. Okey, modul mat, muka surat
Okay, 83 dan juga 84. Okay, 83 dan 84. So 83 senang saja just lorek ikut kawasan dia dekat mana. Lebih besar ke lebih kecil. So lorek. Okay, soalan yang kedua. Okay, awak kena lukis dulu dia punya garis lurus. Garis apa yang dia bagi. Okay, contohnya macam ni. Yang ni awak kena ingat. Paksi Y ke paksi X. So dia bagi Y lebih besar daripada 1. So mana garisan dia? Garisan dia melintang ke menegak? Y lebih besar daripada 1. Muka surat 84. So Y lebih besar daripada 1. Mana dia punya garis? Okay, mana garis dia? Melegak ke melintang? Y lebih besar daripada 1. Mana kelas? Menegak ke melintang? Menegak ikut. Menegak. Okay. Paksi Y kita tahu. Paksi Y menegak. Paksi X yang melintang. Okay. So sekarang kita tengok. Y sama dengan 1. So kita tengok pada paksi Y. So 1 mana? Yang inilah 1. Okay. Jadi takkan kita potong macam ni. So Y sama dengan 1. So garisan dia adalah yang macam ni. So kita dapat garisan melintang. Okay, paksi Y memang yang, so paksi Y memang yang menegak. Okay, paksi Y ni menegak, paksi X melintang. Okay, tapi bila garisan dia, dia potong pada 1. Jadi dia punya graf potong pada 1. So awak akan dapat garisan melintang. Okay, melintang dia solid ke putus-putus? Solid cikgu. Solid. So kita garis pada Y sama dengan 1 solid. Ini maksud dia. Okay, jadi lepas dah buat yang ni, so ini sama dengan Y lebih besar daripada 1. So mana kawasan lorek dia, atas ke bawah? Bawah. Lebih besar, lebih besar. Atas. So atas lah. So kawasan dia adalah yang di atas ni. Okay, jadi awak kena tahu nak lukis graf tu macam mana. Lepas tu baru lorek. Soalan ni sebenarnya senang je. Cuma awak kena tahu lukis graf. Okay, jadi Y sama dengan 1 dekat. Y lebih besar sama dengan 1. Kita potong pada paksi Y nombor 1. So awak akan dapat garisan melintang. Jadi kawasan dia adalah yang berada di atas. Okay. So kalau contohnya yang ni. X tambah Y sama dengan negatif 3. So macam mana nak buat garisan dia? Okay, walaupun dia tak sama bentuk macam Y sama dengan MX tambah C. Okay, tapi sama saja cara dia. Kalau yang macam ni, apa yang awak kena buat? Awak kena buat kotak. Okay, lepas tu letak paksi X, paksi Y. Okay, ambil saja mana-mana nilai pada paksi X. Contohnya awak nak letak 2, negatif 2 boleh. So cari nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y? Guna kalkulator. Masukkan saja persamaan ni. Okay, lebih besar lebih kecil ni awak assume sama dengan saja dekat dalam kalkulator. Okay, tak payah guna lebih kecil sama dengan. So guna sama dengan saja sebab untuk cari koordinat Y. Okay, lepas awak dapat koordinat Y, buat apa? Plot pada graf. Okay, lepas tu garis. So garis sambungkan antara dua titik. Lepas tu barulah awak boleh tanda lorekkan. Kalau lebih kecil, kita ambil yang di bawah garisan. Okay. Kalau yang X negatif 2, so kita tengok apa? Tengok pada paksi X. So potong dekat mana? So awak dapat garisan menegak ke melintang? Kalau X negatif 2, menegak ke melintang? Menegak. So kita tahu paksi X memang melintang. Ni Menegak negatif 2. Yes, so awak akan dapat menegak. Garisan putus-putus ke solid? Putus-putus. Putus-putus. Yes, putus-putus. So guna pembaris, awak akan dapat garisan putus-putus pada X sama dengan negatif 2. So lebih kecil, belah mana? Belah kiri ke belah kanan? Kiri. Yes, belah kiri ni, negatif 2. Okay, jelas? So kalau macam ni pun, guna macam mana nak buat? Mesti buat kotak.
Okay, mesti buat kotak. Okay, kalau ni Y sama dengan X. Ini maksud dia Y sama dengan X. So, kalau Y 1, X pun dapat 1. Kalau Y 2, X pun dapat 2. So, koordinat dia 1, 1, 2, 2. Kalau Y lebih besar pada X, dia sebenarnya adalah Y sama dengan X. Maknanya kalau Y 1, X 1, Y 2, X 2. So, lepas tu awak dapat 2 titik ni, plot dan garis. Okay, jelas? Boleh? Faham? Boleh go. Okay, jadi kerja rumah awak muka surat 83 dan juga 84 dalam modul matematik. Okay, boleh? Boleh. Okay, so tak ada apa-apa soalan. Jadi sampai sini saja kelas kita. So kerja rumah awak untuk awak buat adalah muka surat 83 dan 84. Okay, so terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih cikgu. sama-sama.